Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Tamunya kita manjatkan rasa syukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. InsyaAllah malam ni kita menyambung lagi perkongsian ilmu kita menggunakan kitab Al-Mawa'iz Al-Badi'ah, muka surat yang ke-209 ini, pengajaran yang ke-33. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memudah-mudahkan akan sembahyang, ambil ringan tentang sembahyang ini, ambil tak apa-apa peduli sangat bab solat ni, dan menghina-hina akan dia, nah solat pun belum tentu kan masuk syurga. Tengok aku ni tak solat okey je, tengok rezeki melempah ruah. Kau yang solat pun kan tak ada apa pun. Akan dia nescaya diseksa akan dia oleh Allah Ta'ala. Orang yang suka memudah-mudahkan salat, menghina-hina akan salat ini, maka Allah Ta'ala akan seksa dia dengan 15 seksa. 6 di dalam dunia, dan 3 ketika matinya, dan 3 di dalam kuburnya, dan 3 ketika bertemu dengan Tuhannya. Maka berkata sahabat, hai Rasulullah, maka apa seksa yang mengenai akan dia dalam dunia ini? Apa seksa yang kata 15 itu? 6 di dunia ni apa dia? Kata sahabat. Maka sabda Nabi SAW, pertama, mengangkat oleh Allah Ta'ala dari umurnya. Keberkatan umur ni Allah Ta'ala cabut. Jadi orang-orang yang tak salat ni umurnya diangkat oleh Allah Ta'ala. Ini yang pertama lah, hilang keberkatan. Yang keduanya kata Nabi, mengangkat oleh Allah Ta'ala akan berkat daripada rezekinya. Ada rezeki tapi tak berkat. Saya tengok okey je Ustaz, cukup je dia kan, melambat rezekinya, banyak je melimpah ruah. Yang tu tak semayang tak ada pun, dia tak semayang, melimpah ruah rezekinya Ustaz kan, tak habis makan lah duit dia. Berkat ni bukan pasal tak habis tuan-tuan.
Kadang-kadang tak ada keberkatan tu, duit tu digunakan kepada bukan pada kebaikan, gunakan pada keburukan. Bukan tak cukupnya, cukup kadang-kadang ya, tapi digunakan pada benda-benda yang tak bermanfaat, yang mana menyusahkan dia besok ke akhirat. Dia nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mana kamu ambil rezeki ni, ke mana kamu nak keluarkan, kamu belanjakan dia. Ni susah nak jawab depan Allah Ta'ala. Jadi rezeki itu tak berkat. Kadang-kadang banyak tak cukup pula. Kadang-kadang alhamdulillah cukup, tapi duitnya, rezekinya itu pergi buat benda-benda yang tak bermanfaat. Ni yang kedua kata Nabi, rezekinya itu diangkat akan keberkatan daripadanya. Yang ketiga, mengangkat Allah Ta'ala daripadanya akan tanda segala orang yang soleh. Allah Ta'ala cabutkan, angkat tanda-tanda orang soleh pada diri dia. Tak ada nampak pun ciri-ciri tanda-tanda dia ni orang yang soleh, orang yang baik. Tak ada tanda-tanda orang yang baik. Orang tengok pun menyampah, kan? Makhluk tengok pun menyampah lah tengok dia ni, kan? Tak ada yang tenang tengok muka dia ni. Tak ada yang buat bahagia orang bila tengok dia ni. Angin dia, kan? Tengok muka dia pun menyampah, ya, kan? Jadi Allah Ta'ala angkat tanda-tanda orang yang soleh daripada diri dia. Kemudian yang keempat, tiada bahagian baginya daripada Islam. Orang yang meringankan solat, orang yang memudah-mudahkan akan solat, menghina akan solat ini, tiada bahagiannya daripada Islam. Sebab itu orang yang meninggalkan solat, kata Nabi SAW, man taraka salah muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang tinggalkan solat dengan sengaja, ambil tak kisah je, maka dia ini kafir yang tulen. Faqad kafara jihara. Sebab itu jangan mudahkan solat, jangan persenda solat, jangan ambil dengan bab solat. Yang kelima, daripada tiap-tiap amal yang dia buat, dia daripada segala amal kebajikan, tiada diberi pahala atasnya. Walaupun banyak amal kebaikan yang dia buat, rajin dia benda lain, alhamdulillah, baik dia, rajin bersedekah, semua rajin, alhamdulillah. Tapi sayangnya, segala amalannya itu tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya sia-sia buat. Nanti Allah Ta'ala tak kira pun apa amal baik yang kita buat, sebab kita tak lakukan solat. Solat tak buat, yang lain-lain habis. Sebab as-salatu imanuddin. Maknanya sembahyang ni tiang agama. Siapa yang dirikan solat, maka dia dirikan agama. Siapa yang meninggalkan solat, dia telah meruntuhkan agama. Sebab itu kata Nabi, solat ni as-salatu imanuddin, faman aqama faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa tinggalkan solat, dia telah meruntuhkan agamanya. So itu solat perkara yang penting, tuan-tuan, bukan perkara yang kecil. Malah solat ni perkara yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Pasal itu kita beratkan bab solat ni, kena jaga bab solat, sama ada waktunya, masa solatnya, maknanya semua perkara kena jaga, kaifiatnya, semualah dalam bab solat ni. Jangan kita ambil mudah, jangan kita ambil senang tentang solat. Nak solat, tak nak solat tak apa, suka-suka hati je, kan? Nak solat cepat boleh, nak solat lambat pun tak apa.
berjamaah pun okey, tak berjamaah pun okey, semua tak ada masalah dia sebab solat ni. Padahal solat ni perkara yang sangat penting yang patut kita ambil berat. Daripada banyak-banyak perkara, bab solat ni perkara yang sangat-sangat penting. Sebab kalau kita tak jaga dia, habis keberkatan, habis kan? Semuanya habis, tuan-tuan. Segala perbuatan amal-amal kita tak dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ustaz tahu tak dikira? Ini Nabi sebutlah, Nabi sebut dalam hadisnya. Sahih ke hadis ni? Yang tu tuan-tuan pergi tanyalah ulama hadis, pakar hadis. Saya cuma baca dalam kitab ni, ini hadisnya kan. Nak tahu sahih tak sahih, pergi rujuk dekat orang yang memang bidang ahli hadis kan. Sebab Tuhan kata fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Dia bahagian hadis, dia bercakap bab hadis, kita kena akulah sebab itu bahagian dia. And kita nak bantah bukan bahagian kita pun. Kok dia kata tak sahih hadis ni ustaz, tak apalah, tak sahih jangan ikutlah, cerita. Sahih hadis ni ustaz, ya alhamdulillah, ikutlah. And kita tak boleh nak bangkang lah sebab dia bahagian dia. Macam kita dengan doktor lah kan, dia bahagian dia doktor, memang kerja dia doktor, dia cakap bab perubatan, kena akulah kita. Mana pula nak melawannya kan, mana nak bangkangnya sebab kita tak bidang itu, dia bidang itu. Tak kena lah kalau kita bangkang dia. Tapi kita hari ni semua nak bangkang, semua nak protes. Itu jadi huru-hara kita hari ni kan. Bidang masing-masing lah kan? Bidang masing-masing. Walaupun sama-sama hebat, dia ada bidang dia sendiri, dia ada bidang dia. Kita akul lah dengan ilmu dia. Macam mana kan, dia doktor, kita bukan doktor. Dia kata jangan makan ni ubat ni kena makan, telan aja lah. Macam mana nak lawan pun, dia doktor. Kita nak macam mana lagi kan? Kita tak belajar bab doktor. Jadi orang yang cakap bab hadis sahih ke tak, kita tak bidang, kita jangan cakap. Saya tak tahulah hadis sahih tak sahih, tapi dalam kitab ni ada tulis. Dia tulis macam tu, saya baca lagu tu. Hadis ni tak sahih, palsu. Tolong bagi tahu nanti kat orang ramai, hadis tu hadis palsu. Selesai. Tak ada masalah. Bukan kita hari ni sampai nak berdebat sampai kata lagu tu, jawab kita bidang kita menjawab buat apa kan. Tu jadi hara tuan-tuan kan. Masing-masing ada ilmu masing-masing. Dia bukan kita semua ilmu kita pandai, tak ada. Semua ilmu kita tahu. Sebab itu Tuhan sebut dalam Quran fasalu ahla zikri, tanya ahli dia. Dia ni ahli hadis, tanya dia. Dia ahli fiqh, tanya dia. Dia ahli kalam, ahli usul, tanya dia. Dia ahli usul fiqh, tanya dia. Dalam ilmu usul fiqh macam ni. Okey. Ilmu usul fiqh kan. Dalam fiqh macam ni, dalam tauhid macam ni kan. Jadi kita semua nak ambil semua macam rojak tuan-tuan, payahlah kan. Kita nak bahas ilmu usul fiqh, kita nak bahas tauhid, kita nak bahas tafsir, kita nak bahas hadis. Semua ilmu dia alim, hebatlah dia ni, ngaji 5 tahun dia kan? Paling tinggi 10 tahun. Yalah, maknanya bahagian masing-masing, bidang masing-masing. Kalau kita tak faham, kita jangan cakap. Kalau kita tak pandai bab tu, kita tak tahu, orang tanya kita jawab je wallahu a'lam. Yang ada dalam kitab inilah. Tapi hadis ni tak sahih ustaz. Wallahu a'lam. Tuan boleh rujuk dekat orang yang ahlul hadis untuk menyatakan sahih tak sahih. Habis. Apalah nak malukan pula? Ustaz pun tak boleh tahu. Mana nak tahu, tak belajar. Bukan semua kita belajar 5 tahun. Kan? Sedangkan dalam kuliah pun banyak fakulti kan. Dia ni memang fakulti syariah, dia ni memang fakulti usuluddin, syubahnya apa, ada macam-macam Jadi kita ni kadang-kadang yang haru biru ni pasal semua nak tunjuk pandai kan, semua nak memandai-mandai. Ni jadi rosak agama ni kan.
Semua nak mandai-mandai, habis rosak agama ni jadi dia. Daripada tiap-tiap amal yang dia buat, ia akan dia daripada segala amal kebajikan tiada diberi pahala atasnya. Ni kalau orang mudah-mudahkan sembahyang. Kemudian tiada diangkatkan baginya doa kepada langit. Maka berkata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ai Rasulullah, maka apa seksa mengenai akan dia pada ketika matinya?" Maka sabdanya, mati itu padahal hina, mati itu padahal lapar, mati itu padahal dahaga. Dan jikalau dijiruskan akan dia dengan air sungai yang di dalam dunia, nescaya tiada memuas ia akan dahaganya. Nah, 6 tadi ialah tidak diangkat doa baginya ke langit. Orang tak solat, doanya tak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menonggeng berdoa kan, tak diangkat oleh Allah taala. Puas berdoa namun tak dikabulkan oleh Allah taala. Jaga baik-baik. Yang 6 ni sebagai seksa orang tak solat sewaktu di dunia kita dah dapat dah. Puas berdoa tapi tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata, apa seksa pula mengenainya ketika mati? Tadi dia kata ada 15, 6 di dunia, 3 ketika matinya. 6, 3, 9 lah kan? Jadi ketika matinya apa seksa dia? Kata Nabi SAW, mati itu padahal hina. Mati dalam keadaan melakukan maksiat, dosa. Mati di tempat-tempat yang kotor, yang hina, yang tempat-tempat maksiat. Ni mati-mati yang hina. Mati tak dapat mengucap 2 kalimah syahadah wal azbillah. Mati dalam keadaan hina. Itu yang pertama. Yang kedua, mati ia padahal lapar ia. Mati dalam keadaan lapar sungguh. Macam-macam nak makan, tak puas juga, tapi tak boleh makan pun. Tapi lapar, tapi tak boleh makan. Nak makan tak boleh. Allahu Akbar. Letak macam-macam, ngeleng semua, tapi lapar. Nak makan apa? Nak makan buah, nak makan kek, semua nak, tapi tak boleh makan. Pasal apa? Pasal diberi oleh Allah Ta'ala akan rasa lapar dia waktu nak meninggal, tapi nak makan semua tak boleh. Kemudian yang ketiga kata Nabi, mati ia padahal dahaga ia. Dan jikalau dijiruskan akan dia dengan air sungai yang di dalam dunia, nescaya tiada memuas ia akan dahaganya. Koklah dicurahkan, ambil air sungai ni, curah air laut ni, curah, dia takkan puas, tak hilang dahaga dia. Masya Allah. Dan Allah hausnya, bagi minum tak cukup, bagi minum tak puas, nak lagi, Allah rasa dahaga sangat waktu nak meninggal. Masya Allah. Orang yang tak solat ni nanti dia akan rasa lapar, rasa dahaga. Allah Akbar. Berkata sahabat, hai Rasulullah, maka apa seksa mengenai akan dia dalam kuburnya? Dah seksa waktu nak mati atas dunia, lepas tu pula seksa lagi bila akan dia di dalam kuburnya. Dalam kubur pun kena seksa. Maka sabdanya, pertama, memanjangkan oleh Allah Ta'ala atasnya akan liang lahatnya. Allah. Maknanya duduk lama di dalam liang lahat. Kedua, menenggelamkan di atasnya di dalam kuburnya. Masya Allah. Kalau kita tengok kuburnya gelap, kuburnya sempit, Allah. Dan mewakilkan oleh Allah Ta'ala akan seorang malaikat yang mengazab ia akan dia hinggalah hari kiamat, dan mengeras Allah Ta'ala atasnya dalam kuburnya akan suatu ular yang besar, bermula namanya Syuja'ul Aqra. Bermula 2 matanya daripada api dan 2 kukunya itu daripada besi. Ini sifat ular itulah yang duduk dalam kubur kita, menyeksa kita ni.
kan? Tak ada siapa yang tahu kan. Ini semua disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ni. Maknanya kita diazab dalam kubur, duk gelap dalam seorang, kuburnya sempit, Masya Allah, kuburnya panas, semuanya ada. Seksa duduk dalam kubur. Orang yang tak solat, bermula panjang tiap-tiap kuku daripadanya itu, perjalanan sehari dan sertanya itu beberapa tiang daripada besi. Maka berkata ia akan mayat seperti suara halilintar yang membelah, padahal berkata ia telah menyuruh akan daku oleh Allah Ta'ala Tuhanku bahawa aku palu akan dikau kerana engkau sesia sembahyang subuh hingga zuhur. Aku diperintahkan oleh Allah, kata mereka ni, untuk seksa engkau sebab tak solat subuh sampai zuhur kan? Dan aku palu akan dikau kerana engkau sesiakan akan sembahyang zuhur hingga asar. Aku pukul engkau ni sebab kau tak sembahyang zuhur sampailah waktu asar. Kemudian aku palu akan dikau kerana engkau sesiakan akan sembahyang asar hingga maghrib, dan aku palu akan dikau kerana engkau sesiakan akan sembahyang maghrib hingga isyak. Tiap-tiap satu sembahyang ke satu sembahyang diseksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipukul oleh malaikat. Kalau sembahyang subuh tak buat sampailah zuhur, zuhur tak buat sampailah asar, asar tak buat sampai maghrib, maghrib tak buat sampai isyak, isyak tak buat sampailah subuh balik semula. Dan aku palu akan dikau kerana engkau sia-siakan sembahyang isyak hingga subuh. Maka tiap-tiap sekali mempalu ia akan dia masuk ke dalam bumi 70 hasta. Maka masuk oleh malaikat itu akan kukunya ke dalam bumi, maka mengeluarkan ia akan dia. Kemudian maka memalu ia akan dia pula, maka sentiasa memalukan hinggalah hari kiamat. Na'udzubillahi minha, dia kata. Satu pukulan itu, dia kata, masuk ke dalam tanah ni, ke dalam bumi ni 70 hasta. Masya Allah, dalam sungguh. Dah pukul masuk, dia guna kuku dia, dia congkel balik, dia bedal lagi, masuk lagi, dan sampailah hari kiamat. Wal'uzubillah. Na'udzubillahi minha. Mudah-mudahan kita selamat dari azab kubur ini, tuan-tuan. Maka jangan tinggalkan solat kita ni, jangan permudah-mudahkan solat, jangan persenda-sendakan solat, jangan mempermainkan ibadat solat ni kan? Aku berlindung dengan Allah Ta'ala daripada api neraka. Dan ada pun seksa yang mengenai akan dia tak kala bertemu dengan Allah. Kan? Lepas dah kena azab kubur, azab atas dunia, azab nak mati, dah ada 12, 3 lagi ni sewaktu bertemu dengan Allah Ta'ala. Tuhan apabila belah langit, nescaya datang akan dia seorang malaikat al-azab, dan pada tangannya itu rantai dan panjangnya 70 hasta. Maka menjadikan dia akan dia pada lehernya, kemudian maka dimasuk ia ke dalam mulutnya, dan mengeluarkan ia akan dia daripada duburnya. Kena menghela ia akan dia sekali atas mukanya dan sekali atas belakangnya, padahal dia menyeru atas dengan katanya, inilah balasan orang yang mensiakan akan sembahyang fardu yang difardukan Allah Ta'ala. Kemudian membawa ia akan dia kepada neraka. Masuk daripada mulut, keluar dubur, hela tarik pan belakang, insya-Allah. Kemudian membawa ia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan azab orang yang tak solat, azab orang yang mempersenda-sendakan, yang tak ambil berat, menghina bab solat ni, tuan-tuan. Jadi orang ni kena jagalah sungguh-sungguh solat ni, jangan main-main. Susah berat macam mana pun wajib solat. Tak dapat pun berdiri, duduk. Tak dapat pun duduk, ngereng. Tak dapat, terlentang. Tak dapat juga, isyarat ajalah, tuan-tuan. Solat tetap kena solat. Tak larat ustaz nak solat, nak bangun pun tak boleh ustaz. Solat sambil baring, dah habis cerita.
kan? Sebab solat ni tak ada istilahnya sakit tak payah solat, tak ada. Dia tak payah solat bila meninggal tak payahlah solat. Selagi bernyawa boleh lagi, ada nyawa lagi, wajib solat. Kan? Wajib solat. Sembahyang olehmu hai anak Adam, jangan engkau mudahkan akan sembahyang, kerana sembahyang itu tiang agama. Barang siapa meninggal ia akan sembahyang, maka sebenarnya meruntuhkan ia akan agama, hingga berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan olehmu Allahumma la tada' fina syaqiyan wala mahruman. Hai Tuhanku, jangan engkau tinggalkan pada kami akan celaka, jangan engkau tinggalkan pada kami akan yang ditegah. Doa mudah-mudahan kita ini tak tinggalkan, kita ini tinggalkan pada kita ni akan kecelakaan, jangan kita tinggalkan pada kita yang ditegah. Maknanya jangan engkau tinggalkan pada kami akan yang ditegah. Jadi kita suruh solatlah, jangan main-mainlah bab solat ni, kan? Jangan bab solat ni kita ambil mudah, kita pesenda-senda, kita main-main. Kemudian berkata, ia bermula celaka yang ditegahkan itu orang yang meninggalkan akan sembahyang, karena bahawasanya orang yang meninggalkan akan sembahyang itu tiada baginya pada agama Islam. 1, tiada diterima daripadanya akan tauhid. 2, tiada diterima akan imannya. 3, tiada diterima sedekahnya, walaupun rajin bersedekah tapi tak solat, tak ada. Tiada diterimanya puasanya, tiada diterima akan syahadahnya, dan sebenarnya dilaknat Allah Ta'ala itu daripadanya. Ini orang yang tak solat, maka dia kata akan terjadi padanya 7 perkara ni lah. 1, tiada baginya pada agama Islam. Orang yang tinggalkan solat dihukumkan kufur. Allah, tiada diterimanya daripadanya akan tauhid, kan? Sebab kau tak solat pun, solat ni membuktikan kita percaya kepada Allah, kita beriman kepada Allah, tapi kita tak solat. Tapi kita kata kita beriman, macam mana kita tak solat? Kita pun tak percaya Allah Ta'ala, sebab itu kita tak solat. Bermula orang yang meninggalkan sembahyang dalam hal sihat itu tiada menilik Allah Ta'ala itu kepadanya dengan tilik rahmat, dan tiada menyuci ia akan dia, sabit baginya azab yang amat pedih, melainkan bahawa taubat ia, dan tiada halal zakat bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Maka jangan engkau berdiri sertanya, jangan engkau duduk sertanya, maka kerana bahawasanya laknat Allah Ta'ala turun atasnya. Allahu Akbar. Tuan-tuan dengar ni, bermula orang yang meninggalkan solat dalam hal sehat itu, sehat-sehat ni tapi tak solat, sehat-sehat ni tinggalkan solat, kan? Dia kata apa? Tiada menilik, tiada melihat Allah Ta'ala itu kepadanya dengan pandangan, dengan tilikan rahmat Allah, dan tiada menyuci ia akan dia, sabit baginya azab yang amat pedih, melainkan bahawa taubat ia, melainkan dia bertaubat. Tiada halal zakat bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Tak sembahyang, zakat tak halal baginya. Tapi kita ini tak sembahyang pun bagi juga, kan? Tak sembahyang tu hal dia, ustaz, tapi ni zakat ni dia wajib dapat. Dalam kitab ni kata tiada halal zakat bagi orang yang meninggalkan sembahyang, kan? Datang ambil zakat dia tapi tak sembahyang, macam mana tuan, kan? Dululah satu saya tengok, kan, nak bagi hak zakat ni daripada masjid, tuan-tuan. Pihak zakat hantar ke masjid. Yalah, masjid ni tempat berhimpun lah, kan? Senarai orang-orang yang menerima zakat. Dalam qaryah ni berapa orang? Dalam qaryah ni ada 10 orang. Alhamdulillah, dapat 10 orang ni, kan? Jadi barang-barang tu semua tu dihantar dekat masjid.
Simpan ambil masjid ni kan. Jadi kita bagi tahu, okey, penerima zakat sila datang ke masjid untuk ambil zakat ni, beras, gula, milu, malah. Kan? Awal datang susah nak ambil barang, awal lah datang kan. Kita kata lepas asar, dia datang sebelum asar. Tunggulah kat masjid ni kan. Tunggu, asar pun masuk. Jadi imam kata, tuan-tuan, kita semayang dulu kita semayang dulu. Lepas semayang kan baru kita bagi-bagikan zakat ni. Alah, tak boleh cepat ke mam? Tak, kita semayang lah dulu. Lepas semayang garang kita bagilah. Tak apalah, imam semayang dulu. Imam sembahyang dulu, duduk kat luar kan, nunggu je lah. Imam lah sembahyang kan, 2-3 kerat ni, dia tunggu kat luar. Kita pun sampai-sampai tanya, tunggu apa kan? Tunggu zakat. Sembahyang dulu, tu tengah sembahyang tu, sembahyang dulu. Tak apalah, sembahyang lah dulu. Dia suruh kita sembahyang, sembahyang dulu. Allahu Akbar. Kadang kalau saya ada, saya pun geram kan. Tuan baliklah dulu. Nanti kami dah habis sembahyang kan, kami bagi. Tak apalah, kami tunggu. Kami lambat dia habis ni. Solat ni kurang-kurang 2 jam ni pun habis. Baca panjang ni, wirid panjang, doa panjang. Balik lu. Kan? Kata ada pula orang komen, dia kata tak boleh macam tu ustaz. Itu hak dia, kita kena bagi. Tapi ni tengok ni, dia kira hak dia je, hak Allah Ta'ala je dah. Dah sampai masjid tuan-tuan kan, sanggup duduk kat pintu masjid tu, duduk. Semayanglah dulu. Dah duduk dulu. Ini pengalaman saya tengoklah sendiri kan. Saya kata macam mana ni kan, tak semayang tapi ambil zakat. Allahu Akbar kan. Kalau saya lah balik dulu lah. Balik dulu. Kau tak nak balik, aku balik. Kata nak bagi zakat, barang tak sampai lagi. Tuan-tuan tak solat, tak sampai barang. Ada pula yang kata apa, mana boleh solat kita nak paksa-paksa. Agama ni mana boleh paksa-paksa. Banyak betul kepandaian orang kita bercakap ni. Agama ni mana boleh paksa-paksa. Yang tak boleh paksa, suruh dia masuk Islam, tak boleh lah. Letak kat tengkuk dia parang, masuk Islam tak? Nak ngucap tak? Tak ngucap, putus belum kau. Ngucap cepat. Tu tak boleh lah. Tapi kok dah masuk Islam, kok kau tak buat, sendiri mau ingat lah. Saya kata dulu, nak masuk Islam ni tuan-tuan senang. Tapi dah masuk Islam tu nanti sendiri mau ingat. Nak masuk potong sikit je. Nak keluar sok leher potong je. Kan. Tuan tengok, ada satu kes ni saya tengok kan. Dulu dia kahwin lah dengan orang bukan Islam. Ada anak seorang kan. Tu cerai. Anak ni duduk dengan mak ni. Mak ni dah keluar Islam dia semula lah. Jadi anak tu duduk dengan dia. Tu macam mana tu agak-agak jadi dia. Kan susah kan. Masuk Islam senang tuan-tuan. Ajar mengucap, alah sekejap boleh. Tapi bila dah masuk Islam, nak jaga tu susah. Nak ajar, nak bimbing, Allah, bukan senang. Bukan senang tak. Pasal itu kita berani buat, kita berani tanggung. Kau nak nikah dengan dia, kau nak suruh dia masuk Islam, kau kena jaga dia elok-elok. Kau kena ajar dia Islam, kau kena tarbiyah dia. Jangan sampai besok kau dah Islam ke dia, lepas tu dia murtadkan kau bertanggungjawab. Kau bimbinglah dia, baik laki-laki baik perempuan. Tak apa, dia nak masuk Islam, memang dia nak masuk pasal dia nak nikah. Tapi boleh ke dia ikut Islam itu betul-betul nanti? Kita kan orang Melayu, Islam ni pun susah.
Ha? Kan tambahlah dia tu nak dimasuk Islam. Apatah lagi laki-laki, perempuannya Islam, orang laki-lakinya bukan Islam nak masuk Islam. Oh, enggak senang ke tuan-tuan? Susah. Kan? Nak ajar dia. Sebab itu kau boleh menikah dengan aku, kau masuk Islam, kau belajar Islam, bagi faham dulu. Lepas dah faham nanti baru boleh nikah dengan aku. Kan? Pergi belajar dulu. Kata aku carikan satu ustaz, support pergi mengaji dengan ustaz ni. Kau pergi belajar bagi faham betul-betul. Belajar sembahyang, belajar baca Quran, semua-semua ni. Dah faham, dah betul-betul faham ni. Menikah, okey, boleh menikah. Ini hari ni Islam, besok nak menikah. Ni lah. Kan kena ajar dulu. Bukan senang kan. Ni kadang-kadang bila dah menikah silap-silap perempuan tu yang habis. Tu yang kita bimbang tu. Kita dah lah tak pandai. Nak ajar tak pandai. Kita penuh warga. Masya Allah. Takut tuan-tuan. Bukan senang. Bukan senang tuan-tuan. Tak apalah ustaz, besok dia masuk Islam, besok kita ajarlah dia. Sembang senang. Senang tuan sembang. Apa nak kira besok dia masuk je Islam, kita ajar dia. Sembang sedap. Dan sebab kita ni tak kuat tuan-tuan. Kita ni bukan ada kekuatan. Kalau nak masukkan Islam, bagi tempoh dengan dia, okey, kita sediakan tempat dia mengaji, tempat dia semua kita sediakan kan. Okey, kau dah masuk Islam kan, sekarang kau duduk sini 3 bulan mengaji, faham Islam ni dulu 3 bulan ni. Ngaji dulu, duduk sini dulu. Kita tarbiyah dia betul-betul, jaga dia, ajar dia sembahyang, ajar dia mengaji, ajar semua 3 bulan. Kau jangan buat apa. Azan dulu tuan.
Kita sambung sikit kita nah. Sampai habis ku 11. Ha? Boleh? Tuan-tuan boleh, saya dah tak larat. Boleh apa? Kemudian nah, jangan engkau berdiri sertanya, serta orang tak sembahyang ni jangan berdirilah dengan dia, jangan duduklah dia kata. Jangan engkau duduk sertanya, berdiri tak boleh, duduk tak boleh dengan dia. Nyanyi kita tuan kan, kena pula ipar dua tak sembahyang duduk dengan kita, mampus kita. Ni duduk tak boleh. Kan? Maka kerana bahawasanya laknat Allah Taala tu turun di atasnya. Orang tak sembahyang ni, laknat Allah Taala turun atas dia. Jadi kita duduk dengan dia, dengan kita dapat laknat tu nanti. Jangan kita dapat bala tu nanti dah. Jangan duduk dengan dia dah. Bermula pertama suatu yang hitam pada hari kiamat, mukanya segala orang yang meninggalkan sembahyang. Orang-orang yang nanti orang tak sembahyang ni akan hitam muka dia bila ketika hari kiamat nanti. Wallahu a'lam. Kita sambung bulan yang akan datang. Tak boleh ngaji lama-lama tuan-tuan, tetap sihat, sian tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan semua jenis uzur yang datang masjid surau ni mana dia sihatnya? Semua jenis lutut, pinggang, semua sakit. Kebas sana, kebas sini, krem sana, krem sini kan. Ini pun gagah pasal ada dinding, ada tiang ya. Kalau tak ada, mampus kita. Lepas tu ada ustaz nak suruh duduk depan-depan. Boleh tak semua-semua jemaah ni duduk rapat-rapat, lutut bertemu lutut. Ustaz duduk sekali bawah tengok. Nak tengok apa jadi. Jadi tak payahlah kan, kesian dekat jemaah hari-hari mengaji. Alhamdulillah pun dapat datang surau masjid ni pun alhamdulillah. Kita nak lama-lama lah. Kalau yang muda-muda belasan tahun, okeylah 2-3 jam. Ini kan berapa umur tuan? 72. Berapa? 68, 81. 81. Lepas tu nak ngaji sejam setengah. Kawan lutut nak tanggal lah ni kan. Dah krem dah ni, aku nak bangkit tak larat ni kan. Macam mana ni ustaz ni, agak-agak lah. Jadilah kita mengaji sikit-sikit cukup lah. Ustaz lain nak lama-lama dia punya pasal lah. Aku isyak je ke berhenti mana aku lama-lama. A'udzubillah minasyaitan bismillahirrahmanirrahim zakiran syakiran a'udzubillahi taqwa rabbana qadna sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Jadi siapa nak ubat mata ke, penawar mata, air zam-zam, siapa nak madul yaman dan sebagainya dalam kereta lah. Wallahu a'lam. Takbir.